Assalamualaikum dan selamat datang ke Pala Bola News. Seperti biasa, Pala Bola News akan menjanjikan berita bola sepak terbaik kepada anda semua pada setiap hari. Piala Dunia tinggal 9 hari saja lagi. Berikut merupakan keputusan beberapa aksi dalam saingan di Eropah. EFL Cup, Manchester United berjaya membalas dendam ke atas Aston Villa selepas berjaya membelasah mereka 4-2 di Old Trafford awal pagi tadi. Serie A, Juventus menang tipis ke atas Hellas Verona. Lazio kembali menemui rentak kemenangan dengan menewaskan Monza 1-0. Di La Liga, Rayo Vallecano seri 0-0 dengan Celta Vigo. Valencia menang selesa 3-0 ke atas Real Betis. Real Madrid menang 2-1 ke atas Cadiz. Manchester United balas dendam. Selepas tewas 3-1 dalam perlawanan Liga tempoh hari kepada Aston Villa, Manchester United kembali menunjukkan tarikh mereka yang sebenar selepas berjaya membenam lawan yang sama pada saingan pusingan ketiga EFL Cup di Old Trafford awal pagi tadi. Kedua pasukan menunjukkan kesebelasan utama untuk kuat mereka dengan hanya melakukan sedikit perubahan, bermula dengan berhati-hati pada separuh masa pertama. Dengan Manchester United dilihat lebih menguasai perlawanan, segalanya bermula di babak kedua selepas Aston Villa berjaya mendahului melalui jaringan Watkins pada minit ke-48, dan Manchester United dengan segera berjaya membalas kembali seminit kemudian melalui jaringan Anthony Martial. Villa kembali di depan selepas Diego Dalot tertampar bola ke gawang sendiri pada minit ke-61. Rashford bagaimanapun menyamakan kembali kedudukan pada minit ke-67 dan Bruno Fernandes meletakkan Manchester United di depan pada minit ke-78, dan McTominay berjaya memastikan kemenangan Manchester United dengan gol keempat pada minit ke-91 permainan. Aston Villa tersingkir di pusingan ketiga EFL Cup dan Manchester United akan terus marah memburu trofi kedua mereka pada musim ini selepas berjaya memenangi Bangkok Cup pada awal musim lalu. Juventus terpaksa berhempas pulas untuk menang. Juventus terpaksa bekerja keras bagi memastikan kemenangan tipis 1-0 mereka ke atas pasukan tangga terbawah Serie A, Hellas Verona awal pagi tadi. Mereka terpaksa menunggu sehingga minit ke-60 untuk Moiskin menjadikan gol melalui satu pressing cantik yang berjaya melepasi penjaga gol Hellas Verona. Verona hampir menjadikan gol penyamaan pada minit akhir perlawanan melalui Kevin Lasagna, tetapi dijatuhkan pula oleh Alexandro yang seterusnya dilaikan kad merah, dan dengan kemenangan ini berjaya membawa mereka untuk berada di kedudukan keempat Liga, hanya satu mata di atas Inter Milan yang kini terpaksa turun ke tangga kelima. Real Madrid kembali menang selepas tewas mengejut kepada Rayo Vallecano minggu lalu. Anak-anak buah Carlo Ancelotti turun dengan lebih garang pada perlawanan kali ini menentang Cadiz yang berkedudukan di tangga ke-19 Liga. Real Madrid jelas menguasai perlawanan, tetapi Cadiz juga tidak memberikan laluan yang mudah untuk mereka kerana mereka terpaksa bekerja keras sebelum berjaya menjadikan gol pertama melalui Eden Militao pada minit ke-40. Toni Kroos kemudiannya meletakkan mereka selesa mendahului 2-0 melalui satu voli cantik pada minit ke-70 permainan. Cadiz bagaimanapun berjaya mencuri satu gol pada minit ke-81 selepas Courtois gagal menangkap bola kemas, memberikan Lucas Perez peluang menembak laju ke gawang Real Madrid. Dengan kemenangan ini, Real Madrid berjaya merapatkan jurang mata dengan hanya 2 mata berbeza dengan Barcelona yang kini selesa berada di atas dengan 37 mata. Undian pusingan keempat Carabao Cup. Undian pusingan keempat Carabao Cup terus berjalan sebab saja tamat perlawanan terakhir pusingan ketiga antara Manchester United dan juga Aston Villa awal pagi tadi. Dengan tanpa kehadiran kelab gegasi daripada London, undian pusingan keempat telah menemukan Manchester City dan Liverpool di Etihad yang juga juara Carabao Cup musim lalu. Manchester United akan bertemu dengan Burnley dan Newcastle akan menanti kunjungan berdempak di St James Park. Brighton pula dilihat berpeluang cerah untuk marah selepas diundi menentang Charlton, manakala Leicester City akan bertemu MK Dons di tempat lawan. Wolves pula akan bertemu dengan Gillingham yang sebelum ini menyingkirkan Brentford, dan Southampton akan bertemu dengan Lincoln. Manchester City yang masih belum menang lagi dengan Liverpool pada musim ini sudah pasti mahu melakukan sesuatu bagi menyingkirkan mereka nanti. Cristiano Ronaldo sah akan mengetahui Portugal di Qatar. Dengan senarai akhir skuad Portugal yang telah diturunkan oleh Fernando Santos, menyaksikan Ronaldo masih lagi diberikan kepercayaan untuk mengetahui Portugal dalam kempen Piala Dunia kali ini. Dia mungkin kurang menyelah pada musim ini bersama Manchester United, tetapi merupakan antara watak utama pada pusingan kelayakan dalam usaha mereka untuk melayakkan diri ke Qatar. Renato Sanchez dan juga João Martinho bagaimanapun tidak tersenarai kali ini kerana Sanchez dilihat sedang bergelut dengan prestasinya di PSG, manakala Martinho pula terpaksa melepaskan tempatnya kepada rakas pasukannya di Wolves, iaitu Ruben Neves dan juga Matheus Nunes. James Maddison akhirnya ke Piala Dunia. Pemain perancang utama Leicester City itu akhirnya berjaya mendapatkan slot dalam pasukan Gareth Southgate untuk ke Piala Dunia selepas menunjukkan aksi yang begitu memukau sejak awal musim yang lalu. Antara nama lain yang seringkali menjadi kontroversi adalah kembalinya Trent Alexander-Arnold selepas Reece James dan juga Ben Chilwell terpaksa diketepikan akibat kecederaan. Harry Maguire juga turut tersenarai dalam skuad kali ini, dipercayai kerana pengalaman luasnya beraksi di bawah Southgate, dan Callum Wilson berjaya mencuri satu tempat sebagai seorang penyerang yang paling klinikal setakat ini.
Hakim Ziyech kembali menyertai Morocco. Pemain sihat Chelsea itu kembali disenaraikan dalam skuad Morocco untuk kekatan nanti selepas dia digugurkan semasa AFCON tempoh hari akibat masalah disiplin. Pengurus baru Morocco bagaimanapun memberikan peluang untuk Ziyech menyertai semula, tetapi meletakkan syarat untuk sentiasa kekal berdisiplin sepanjang kempen berlangsung. Selain Ziyech, beberapa nama besar lain akan bersama mereka iaitu pemain pertahanan Bayern Munich Noussair Mazraoui dan juga pemain pertahanan PSG iaitu Achraf Hakimi. Karim Benzema semakin tertekan. Dia masih lagi belum pulih sepenuhnya akibat daripada masalah kecederaan semakin ditekan oleh jurulatihnya apabila tetap disenaraikan dalam pasukan Perancis untuk ke Qatar kurang 2 minggu lagi. Deschamps mengharapkan yang dia akan pulih dan cergas sebelum mereka dapat beraksi dalam perlawanan pembukaan menentang Australia pada 22 November nanti. Dia kini masih lagi belum dapat diturunkan oleh Ancelotti dalam saingan La Liga kerana masih lagi belum bersedia sepenuhnya, dan bukannya sebab dia mahu meredakan Benzema sebelum pergi ke Piala Dunia seperti yang digembur-gemburkan oleh media sejak kebelakangan ini. Manchester United cuba intai Victor Osimhen. Pemain antarabangsa Nigeria itu yang sedang beraksi untuk Napoli sedang diintai oleh Manchester United bagi mengisi ketimpangan barisan serangan mereka sejak kebelakangan ini. Osimhen yang baru berusia 23 tahun dilihat bakal menjadi pilihan utama di Manchester United, tetapi mereka perlu bersaing dengan Real Madrid terlebih dahulu. Memphis Depay buat permohonan untuk keluar. Penyerang Belanda itu dilaporkan membuat permohonan untuk berhijrah keluar daripada Barcelona setelah menyedari dia bukanlah pemain pilihan syar'i pada ketika ini. Dia yang begitu hampir untuk menyertai Juventus pada musim panas sebelum ini meminta untuk keluar pada Januari nanti, dan masih belum dipastikan destinasi seterusnya buat pemain itu. Barcelona mahukan Aymeric Laporte. Barcelona menamakan Aymeric Laporte yang sedang bermain untuk Manchester City sebagai pengganti kepada Gerard Piqué yang sudah pun mengumumkan untuk bersara baru-baru ini. Pilihan utama mereka sebenarnya adalah Inigo Martinez daripada Athletic Club. Emerson Royal mungkin akan berhijrah musim panas nanti. Fullback Spurs itu mungkin akan berhijrah pada musim panas nanti, dengan Atletico dan juga Juventus berminat untuk mendapatkannya. Chelsea cuba dapatkan Jose Gimenez. Chelsea akan cuba untuk membawa masuk Jose Gimenez daripada Atletico Madrid sebagai langkah untuk menguatkan lagi barisan pertahanan mereka. Kontrak pemain itu hanya akan tamat pada Jun 2025, tetapi bukanlah satu masalah untuk Chelsea mengeluarkan dana bagi menebus kontrak pemain itu. So, itulah video untuk kali ini dan terima kasih sebab tonton sampai habis. Jangan lupa like, jangan lupa share, jangan lupa subscribe. Aku Salihan. Assalamualaikum.